Jadi masalah besar ni. Semua harga barang naik, tak pernahnya turun. Apa yang perlu kita buat? Harga dah naik. Kalau nak makan ikan, kena ternak ikan. Buat kecil-kecilan yang macam aku ni, boleh makan ikan. Tapi untuk membesarkan ikan ni, perlukan kos. Kos dah naik. Okey, jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua rakan-rakan di luar sana. Welcome back to my channel, Zulkifli Haji Ali. Okey, persoalan pertama. Di dalam video ni ada satu soalan daripada rakan YouTube kita yang ada bertanyakan, adakah masih berbaloi untuk dibuat ternakan yang macam aku buat ni? Okey, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih di atas soalan yang agak padu ni. Boleh kita bincangkan sama-sama dan aku boleh kongsikanlah sedikit pengalaman aku ni dalam membuat ternakan secara kecil-kecilan di kawasan perumahan. Okey, korang sedia maklum lah, kawasan perumahan ni memang kawasan ternak dia, ruang yang ada ni memang agak-agak terhad lah untuk digunakan. Jadi aku boleh kongsikan sedikit apa yang aku rasa daripada keadaan semasa ni. Dengan keadaan harga barang, keadaan kos yang makin meningkat ni, adakah terkesan ataupun masih berbaloi untuk dibuat ternakan yang macam aku buat ni? Pada dasarnya ternakan ikan tilapia aku ni lebih menjurus kepada hobi dan secara peribadilah, untuk dibuat secara sendirian. Jadi kalau kata untuk dibuat secara komersial tu agak mustahil. Tapi dalam ternakan aku ni, walaupun secara kecil-kecilan ni, aku mampu juga buat jualan anak benih ikan tilapia dan buat jualan induk tilapia ni yang jika ada lebihan daripada ternakan aku ni. Jadi kalau kata secara mudahnya, kalau untuk mencari protein, inilah tempatnya untuk aku mencari protein dengan makan ikan ni. Jadi aku dapatlah menjimatkan sedikit kos. Pertama sekali, aku nak kongsikan apakah yang melibatkan dengan kos. Okey, perkara yang melibatkan kos ni seperti makanan, pelet ikan tilapia. Nombor 2, air. Nombor 3, elektrik. Nombor 4, equipment yang kita gunakan tu, contohnya seperti water pump, pump oksigen. Okey, yang kelima, maintenance. Okey, macam kolam ternakan aku ni secara kecil-kecilan. Jadi maintenance-nya aku sendirilah. Aku tidak perlulah menggunakan tenaga kerja ataupun pekerja untuk dibuat maintenance ni. Jadi aku sendiri yang bertanggungjawab dalam ternakan aku ni. 5 perkara yang aku sebut tadi tu, memang itu adalah perkara asas lah yang melibatkan kos juga. Okey, pertama sekali macam aku kata, pemakanan pelet tilapia. Okey, pelet tilapia ni kalau ikut harga sekarang ni dah RM70 satu beg. Kalau untuk pembelian secara runcit, pembelian secara macam seperti yang kilo-kilo tu, 1 kilo dah berharga RM4. Okey, kos air mestilah kita perlu memang menggunakan air. Jadi kos air ni sekarang ni, kalau ikut bekalan air, kita terpaksa menggunakan air pipe lah. Kalau macam aku sendiri pun di kawasan perumahan, punca air yang utama adalah air pipe. Okey, elektrik. Elektrik ni adalah bahan yang paling utama juga, sebab kita menggunakan elektrik ni untuk menghidupkan equipment yang kita guna tu. Okey, yang keempat tu, equipment yang kita guna tu mestilah terdiri daripada perkakas yang menggunakan elektrik. Pertama sekali, macam aku sendiri pun aku menggunakan pump, water pump dan pump oksigen. Okey, yang kelima tu maintenance. Okey, untuk maintenance ni, kalau macam ternakan yang besar-besar tu, mungkin dia terpaksa menggajikan pekerja untuk membuat maintenance. Tapi macam kolam aku ni kecil saja, aku sendirilah yang menggunakan, aku sendirilah yang membuat maintenance ni. Okey, 5 perkara yang aku sebut tadi tu, itu memang adalah merupakan kos yang tetap lah dalam membuat ternakan secara kecil-kecilan ni. Okey, kalau kata untuk dibuat maintenance, aku dapat jimatlah satu kos, sebab aku menggunakan tenaga daripada aku sendiri untuk membuat maintenance. Okey, aku terpaksa menggunakan kos tetap aku seperti pembelian makanan, air, elektrik dan kos untuk membeli equipment. Contohnya sekiranya ada equipment yang telah rosak, terpaksa dibeli baru.
Kalau aku boleh kongsikan sedikit dalam video ni, okey, kita keluarkan cara nak mengatasi masalah kos yang kita keluarkan tu. Okey, ternakan secara kecil-kecilan. Kos boleh dapat diatasi sedikit, mungkin dalam 30%, 20%, mungkin ada sedikit, boleh dapat kita atasi dengan kita berfikiran positif sedikit. Okey, pertama sekali dalam pemakanan pelet tilapia ni. Okey, pelet tilapia ni kalau kata macam aku kata tadi, satu beg dah RM70. Apa salahnya kalau kata kita kreatif sedikit? Kalau kata macam orang yang tinggal dekat kawasan sawah ni, dia agak buntung lah sebab dia boleh cari makanan-makanan alternatif untuk ikan-ikan tilapia ni. Contohnya, rumpai-rumpai air, pucuk-pucuk ubi kayu dan kangkung. Okey, kangkung ni antara favorite ikan tilapia, boleh dibuat sebagai pemakanan dah. Tambahan untuk ikan tilapia ni, kangkung. Macam aku sendiri pun agak sukar untuk mendapat bekalan-bekalan alternatif yang aku sebutkan tadi tu, terutama sekali kangkung dan rumpai-rumpai air ni, sebab kawasan perumahan aku ni jauh daripada kawasan sawah. Jadi agak susah lah untuk mendapat bekalan yang macam ni. Cuma aku boleh praktikkan pucuk ubi kayu tu, diberikan sedikit kepada induk-induk tilapia tu, ada juga aku beri makan. Okey, kalau macam kangkung ni, kalau kata aku nak dapatkan juga kangkung untuk diberikan sebagai makanan tambahan ni, agak menipu lah. Untuk aku katakan di sini yang aku memberikan kangkung untuk ikan tilapia ni, sebab aku terpaksa juga mengeluarkan kos untuk membeli kangkung dekat pasar-pasar ni. Jadi aku agak menipu lah dengan korang. Kalau kata aku mudah untuk mendapat kangkung ni, tapi aku boleh suggest lah sebagai kangkung ni sebagai makanan tambahan untuk ikan-ikan tilapia korang ni. Okey, untuk mengatasi masalah kos air ni, mungkin aku boleh cakap kalau mungkin korang ada tinggal dekat kawasan kampung yang macam orang lama dulu kan, dia ada telaga ataupun dia berdekatan dengan sungai, itu memang agak beruntung lah bagi korang yang tinggal di tempat-tempat yang macam tu. Agak beruntung sebab korang boleh mendapat sumber air ni daripada sumber yang semula jadi, daripada telaga, daripada sungai-sungai yang berdekatan dengan korang. Okey, korang boleh buat kreatif lah, sama ada mengepam air tu untuk digunakan sebagai ternakan, ataupun korang tinggal dekat kawasan persawahan tu, okey, korang boleh pump juga air tu masuk ke dalam kolam-kolam ternakan ini. Okey, jadi dapatlah menjimatkan penggunaan kos air ni. Untuk ternakan ikan tilapia aku ni, aku menggunakan elektrik untuk menjalankan pump oksigen dan water pump. Jadi untuk menjimatkan elektrik ni, apa salahnya kalau aku boleh suggestkan untuk korang dan diri aku, kita menggunakan tenaga solar. Okey, agak lebih cekap tenaga lah kalau kita menggunakan tenaga solar. Tapi untuk membelikan satu-satu equipment yang menggunakan tenaga solar ni, kos dia agak tinggi juga. Okey, tapi kos permulaan sahaja. Tapi kita dapat menjimatkan kos elektrik ni agak panjang lah. Untuk jangka masa yang panjang, kita dapat jimat. Penggunaan tenaga solar ni pun dah agak meluas dah sekarang ni. Jadi equipment yang menggunakan tenaga solar ni dah mudah boleh didapati di dalam jualan online. Jadi kalau kata masih lagi kita menggunakan peralatan yang menggunakan elektrik, boleh juga dijimatkan. Seperti contohnya macam aku sendiri pun, dulu penggunaan macam untuk oksigen pump, aku sendiri menggunakan setiap kok semen ada sebiji pump oksigen. Tapi aku lebih buat kajian untuk penjimatan, aku menggunakan satu pump Helier. Kalau korang tengok dalam video-video aku menggunakan pump Helier. Untuk dengan sebiji pump Helier saja, aku dapat menjimatkan banyak kos. Sebab penggunaan pump Helier ni, aku dapat pecahkan lagi berapa banyak tiub-tiub oksigen tu untuk support keseluruhan kolam ternakan aku dengan hanya menggunakan satu pump sahaja. Berbanding dengan aku dulu menggunakan setiap kok semen menggunakan satu pump. Setiap kok semen menggunakan satu pump. Jadi agak merugikan dan kos akan terhasil di situ. Ramai juga yang bertanyakan kepada aku tentang penggunaan pump oksigen ni. Okey, pump oksigen ni bagi pengalaman aku, janganlah kita membeli pump oksigen yang, kalau untuk membeli pump oksigen ni haruslah kita kaji dulu bertepatan dengan saiz kolam tu.
yang sesuai dengan saiz kolam. Janganlah saiz kolam yang agak sederhana, tapi korang beli pam oksigen yang terlalu kuat untuk oksigen kolam tu. Jadi penggunaan elektrik agak berlebihan dan agak merugikanlah. Di situ pun penggunaan kos akan terbuang saja. Okey, sebagai kesimpulannya, aku masih lagi belum menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh rakan YouTuber yang bertanyakan adakah masih berbaloi untuk dibuat ternakan yang macam aku buat ni. Okey, aku boleh ceritakan untuk keputusannya memang masih berbaloi lagi untuk dibuat ternakan yang macam ni. Aku boleh suggest kepada korang untuk mencubalah membuat ternakan secara kecil-kecilan yang macam ni. Kecuali lah kalau jika korang ada modal yang besar, okey, korang boleh praktikkan di kawasan yang luas lah dan boleh mendapat pulangan. Hasil dia tetap akan ada. Okey, macam aku sendiri pun aku ada buat jualan, sedikit jualan. Korang boleh tengok dalam laman Facebook aku. Mungkin aku akan dapat share link Facebook aku dekat ruangan komen dekat bawah tu. Okey, korang boleh tengok lah dalam ruangan Facebook aku tu, aku ada buat sedikit jualan anak-anak benih ikan tilapia dan induk-induk tilapia ni. Harga untuk induk tilapia ni untuk sepasang aku ada jual RM30 lah untuk sepasang tu, jantan dan betina. Tapi kalau kata untuk anak-anak benih tilapia ni, aku buat jualan saiz mengikut keadaan lah. Ada yang 2 inci, 1 inci, mengikut keadaan. Tapi untuk masa sekarang ni, aku pun sendiri tak dapat support untuk mengeluarkan anak-anak benih tilapia daripada kolam aku sendiri ni, sebab melebihi daripada permintaan. Permintaan tu terlalu banyak. Jadi aku tak dapat nak supply untuk permintaan semua tu. Jadi keadaan sekarang ni sebab kolam aku ni agak terhad. Jadi bekalan untuk anak benih ni agak terhad lah untuk dikeluarkan. Selain daripada buat jualan anak benih ikan tilapia ni dan induk tilapia ni, aku ada boleh buat lah untuk makan-makan keluarga ni. Okey, kalau korang ada buat ternakan yang secara kecil-kecilan macam ni, korang tak perlu risau. Sebab sekurang-kurangnya korang akan dapat sumber protein tu, dapat menjimatkan sedikit kos daripada hasil ternakan korang sendiri untuk dia buat makan-makan bersama keluarga. Ikan tilapia ni memang terbukti lah, memang sedap rasanya. Okey, akhir kata daripada aku, untuk ternakan secara kecil-kecilan yang macam ni masih berbaloi dan relevan untuk dibuat. Okey, korang akan mendapat sedikit manfaat daripada apa yang korang usahakan. Okey, semoga kita jumpa lagi di lain masa, di lain video, mungkin dengan tajuk-tajuk yang lain pula, dengan topik-topik yang korang boleh suggestkan kepada aku ataupun soalan-soalan yang korang kemukakan. InsyaAllah aku akan jawab setakat sekadar kemampuan aku. Okey, korang boleh bantu aku dengan satu like dan satu subscribe. Korang boleh komen ataupun korang boleh tuliskan idea-idea korang dekat ruangan komen dekat bawah. Mungkin boleh dikongsikan bersama. Semoga kita jumpa lagi dan selamat maju jaya kepada korang di luar sana. Assalamualaikum.